KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang menonton di rumah bersama dengan saya Sean Steven dalam rancangan Teroka di Didik TV KPM. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Kalau belum memang tak sempat sebab hari ini kita ada subjek yang sangat menarik yang kita akan terokai pada pagi ini. Tetapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP seperti saya di sini, memakai pelitup muka dan kerap cuci tangan. Gunalah hand sanitizer ataupun sanitasi tangan, dan apabila berada di tempat kawasan awam ataupun tempat orang awam, pastikan jarak di antara anda semua tidak kurang daripada 1 meter. Pelitup muka ni saya kena adjust sikit. Baiklah, sebelum kita bermula, memang anda tahu saya bukan seorang saja kat sini. Dalam studio kita juga ada tetamu khas ataupun guru pakar untuk subjek kita pada hari ini. Marilah kita kenalkan Cikgu ataupun Sir Desikan daripada SMK Air Tawar Perak. Hai Cikgu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, sebelum kita teruskan ya, pastikan adik-adik kat rumah tu bila berada di antara satu sama lain tu, pastikan jarak tidak kurang daripada 1 meter. Di sini nampaknya lebih kurang 2 meter kan Cikgu? Ya, so, betul. Saya nak ajak Cikgu untuk pertama sekali gunakan sanitasi tangan. Saya pun telah pakai. Okey. Dan selepas tu saya nak ajak Cikgu untuk buka pelitup muka. Alright. Dan kepada adik semua dekat rumah kan, sekiranya anda ada bekas khas untuk simpan pelitup muka, pastikan anda simpannya di dalamnya. Macam saya, alamak, terlupa pula. Okey, tapi kat bawah sini pun ada ruang. Yang pentingnya, jangan meletak merata-rata tempat dekat sini, kat sana. Janganlah. Atas lantai, janganlah. Kalau boleh, simpan dalam poket ataupun bekas yang disediakan. Dekat sini saya pun telah sediakan untuk simpan pelitup muka saya. Baiklah, Cikgu. Saya nak ajak Cikgu untuk kenalkan diri Cikgu. Okey, nama saya Cikgu Desikan. Ya. Saya berasal dari Perak dan sedang mengajar di SMK Air Tawar dan mengajar subjek fizik dan matematik tambahan selama 14 tahun. Wow, 14 tahun tapi Cikgu nampak muda, nampak macam 28 je. Tapi saya nampak Sean lagi muda lah dari saya. Ayo, janganlah macam tu Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Tadi sebelum kita mulakan rancangan kita kan, Cikgu kami telah berbual dan Cikgu ada beritahu ada sesuatu dengan hand sanitizer ataupun botol yang ada di sini. Ada kaitan dengan topik kita pada hari ini ke Cikgu? Betul Sean. Ya. Okey, sebenarnya bendalih yang ada di dalam ni iaitu hand sanitizer ni sebenarnya adalah bendalih tak termampat. Oh ya ke? Okey, bendalih tak termampat ni ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar hari ni. Baik. Tetapi sebelum itu, Cikgu pun telah sediakan sebuah video untuk tayangan semua kan Cikgu? Ya, betul. Okey, marilah kita saksikannya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Video yang sangat menarik, tetapi sebelum kita menerokai dengan lebih mendalam, apa kata kita kenalkan tetamu khas kami daripada SMK Air Tawar Perak. Hai semua. Hai, yang ada dalam talian. Okey, baiklah, kita ada beberapa pelajar, 6 murid daripada SMK Air Tawar. Okey, bila saya sebut nama, berilah salam hormat begini, tangan atas dada, macam itulah. Okey, kita ada Chin Yi Hao. Chin Yi Hao siapa? Dengar. Chin Yi Hao dengar tak? Hai. Okay. Kita juga ada Chia Lik Ding. Hai, selamat pagi. So Hui Yen. Selamat pagi. Selamat pagi. Ling Ching Sheng. Selamat pagi. Selamat pagi. Si Vun Shi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga Hong Yi Hang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua. Baiklah cikgu.
Apakah sebab selain daripada video tersebut, selain daripada hand sanitizer ataupun sanitasi tangan, terdapat juga macam ni, ada kereta mainan kat sini, ada banyak alat-alat di sini. Apa kaitan barang-barang yang ada di sini dan juga video dengan subjek yang kita akan terokai pada pagi ini? Okey. Sebelum kita bincang lebih lanjut, okey, kita lihat dulu slide. Kita ada slide ya. Baiklah, yang akan tertera pada skrin anda. Teruskan cikgu. Ya. Slide. Ini dia. Okey. Pelajar-pelajar, cikgu ada sediakan satu soalan untuk kamu semua. Okey, sebuah kereta sedang bergerak dengan sangat laju. Apabila mendekati kawasan lampu isyarat, lampu bertukar menjadi kuning. Okay, pilih tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh pemandu kereta tersebut. Ada 4 pilihan untuk kamu. Okay, pilihan yang pertama, tutup enjin kereta. Pilihan yang kedua, kekalkan kelajuan kereta. Pilihan yang ketiga, tambah kelajuan kereta. Dan pilihan yang keempat, kurangkan kelajuan kereta dan berhenti. Okay, agaknya apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh pemandu tersebut? Okey, siapa yang nak jawab kepada murid kami yang ada dalam talian? Yang dekat rumah pun boleh tolong jawab tapi tak dengar lah. Okey, kita ada Ching Sheng. Ya. Ya, saya akan pilih donkey. Kurangkan laju dan berhenti. Kurangkan laju dan berhenti. Jawapan betul, cikgu? Bagus jawapan tu. Okey. So kadang-kadang yang ada pemandu memang tak ikut peraturan jalan raya. So tindakan yang sepatutnya diambil adalah memang kurangkan kelajuan dan berhenti. Okey. Saya ada soalan tambahan kepada murid-murid. Okey, tetapi sebelum tu cikgu, sebelum kita berikan soalan tambahan tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Terukak Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Sir Desikan. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Terukak Didik TV KPM. Okey, baiklah. Sebelum kita berehat tadi, cikgu ataupun Sir Desikan adanya satu soalan yang ditujukan kepada murid kami yang ada dalam talian. Silakan cikgu. Okey, soalan dia adalah tadi kamu pilih jawapan D iaitu kurangkan kelajuan kereta dan berhenti. Agaknya macam mana kita nak kurangkan kelajuan dan berhentikan kereta? Menggunakan kaki cikgu. Bukan? Ya, okey, tak apa. tu. Okey, saya nak Hihang untuk jawab. Hihang? Tekan brake Bagus Hihang. Okey. Jadi kita akan gunakan brake Okey. So brake dengan kenderaan-kenderaan berat yang pelajar lihat dalam tayangan AV tadi, semuanya ada kaitan dengan apa yang cikgu akan terangkan pada pagi ini. Iaitu prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Okey. Prinsip Pascal ni sebenarnya satu prinsip yang sangat menarik dalam fizik. Ya, cikgu. Okey, dan hari ini kita akan teroka dengan lebih lanjut tentang prinsip Pascal ni. Baik, cikgu. Okey. Jadi untuk itu, kita akan buat beberapa aktiviti lah. Dan Sean akan membantu saya. Boleh Sean? Hari ini saya jadi pembantu makmal, cikgu. Tapi tak ada gaji tak ada. Alamak, tak apalah. Boleh juga. Okey. Sean. Ya. Okey. Apa benda ni? Ini adalah tiup. Okey. Tiup kalau tak silap saya ubat gigi. Ubat gigi. Okey. Jangan pula fikir cikgu nak gosok gigi dekat studio. Bukan. Okey. Sean, kalau cikgu tekan ubat gigi di sebelah sini, cikgu. Okey, apa yang sedang berlaku? Ubat gigi dia terkeluar pula. Okey. Bagus pemerhatian. Okey. Sebenarnya, ubat gigi yang ada dalam tiup ni adalah benda letak termampat sama seperti
hand sanitizer ni. Sanitizer yang ada dalam botol ni. Ya. Jadi kita akan buat satu aktiviti untuk lihat apakah itu bendalih tak termampat. Oh, maksud cikgu ialah prinsip Pascal ni apabila kita tekan ni sanitasi tangan ni, dia menggunakan prinsip tersebut, prinsip Pascal. Okey, bendalih itu ada kaitan dengan prinsip Pascal. Okey. Silakan cikgu. Okey. Dan dalam aktiviti yang pertama ni, saya nak challenge Sean. Oh, okey, nak cabar saya pula. Takut pula cikgu. Boleh ya? Boleh. Okey. Jadi di sini ada 2 picagari. Ya. Okey. Dan saya akan bagi picagari yang kecil kepada Sean. Okey. Sebab orang nampak pun kurus daripada saya. Okey, kita bagi kerja yang ringan sikit lah. Okey, Sean cikgu. pegang ni. Terima kasih cikgu. Okey. Dan cikgu akan ambil yang besar lah. Ya. Boleh? Boleh. Okey. So apa yang kita akan buat? Okey, kita akan cuba tekan. Okey, ombor ni. Ya. Ini ada picagari. Tu je cikgu. Ya, senang saja Sean. Boleh. Okey, 1, 2, 3. Kita tekan ya. Wah, okey. Apa ni? Apa ni? Okey. Okey. Tengok saya punya. Dari sini ya, Sean. Nampak? Ni apa ni? Kenapa dia tak gerak cikgu? Itulah Sean. Pagi-pagi kita kena breakfast lah. Yelah, tak breakfast lagi cikgu. Sorry, sarapan pagi tak sempat lah. Okey, Sean. Sebenarnya, picagari yang pertama tu berisi air. Ya betul. Yang kedua ni berisi angin. Okey, tapi apa kaitannya cikgu? Kenapa yang ni saya tak boleh tekan, yang cikgu punya tu boleh pula? Okey, sebenarnya udara ni adalah bendalih bendalih termampat. Okey, di mana jarak di antara molekul-molekul udara ni adalah sangat berjauhan. So apabila kita kenakan satu daya, jarak di antara molekul-molekul ni sebenarnya akan berkurang. Okey. Manakala air ni adalah bendalih tak termampat. Jarak di antara molekul-molekul ni adalah sangat dekat. So apabila kita kenakan daya, so jarak tu susah nak berkurang. Sebab tu isi padu untuk air ni tidak berkurang, Sean. Bukan sebab Sean ni ingatkan saya ni, saya lama tak bersenam cikgu. Otak pun sudah kecut. Tak apa cikgu, silakan. Okey. So kita dah lihat apa tu bendalih tak termampat. Bendalih tak termampat. Jadi ingat, hand sanitizer adalah bendalih tak termampat. Air pun bendalih tak termampat. Okey. Kita tanya pula murid-murid dalam talian, semua faham tak? Kalau faham bagi thumbs up. Faham? Okey, kalau ada soalan pun boleh tanya ya. Ada soalan tak ada ya? Okey, cikgu boleh teruskan cikgu. Okey. Boleh Sean. Okey. Jadi sekarang kita akan buat eksperimen. Alright. Itu sebab saya suka sebenarnya mata pelajaran fizik ni, sebab kita ada buat banyak eksperimen dan aplikasinya. Okey, baik cikgu. Apa yang kita akan buat? Okey. Jadi dalam eksperimen ni kita akan gunakan alat radas untuk prinsip Pascal. Okey, dan kita akan lihat apakah yang akan berlaku sekiranya cikgu letak pemberat di ombor yang kecil. So boleh lihat dekat sini. Ada 2 ombor. Satu ombor yang kecil, satu lagi adalah ombor yang besar. So kita akan letak pemberat di sebelah ombor yang kecil dan kita lihat apa yang akan berlaku di sebelah ombor yang besar. Baik cikgu. Okey. So untuk permulaan, cikgu akan buat uji kaji ni. Lepas tu Sean akan buat. Baik cikgu, boleh. Okey. So untuk kali yang pertama ni, cikgu akan guna pemberat 50 gram. Okey, cikgu letak. Okey, sebelum tu kita kena pastikan aras air dalam kedua-dua ombor ni adalah sama. Okey. Jadi sekarang cikgu akan letak pemberat 50 gram. So kita boleh lihat apa yang berlaku. Ombor ni turun ke bawah. Dan ombor yang satu lagi dia naik. Akan naik. Sekarang kita akan letakkan pemberat di sebelah ombor yang besar pula. Dan kita akan cuba imbangkan balik kedudukan air dalam kedua-dua silinder. Jadi cikgu dah tambah. Yang ni 50. Yang besar ni sebenarnya 100 gram. 100 gram? Ya, 100 gram.
Okey. So sini 50 dah letak 100 dekat Ya. sana. Okey. Okey. Cikgu tambah lagi. Okey. So nampak macam umbur yang kecil ni Dah naik terangkat sikit. Ya. Okey. Tapi kita belum dapat lagi level yang sama. Ya. Jadi cikgu tambah lagi. Oh. Okey. Kita kena pastikan dia punya... Okey. So apa yang berlaku dekat sini? Ya. Dia dah terlebih naik. Ya. Okey. So kita tak boleh guna 200 lah. Ya. Okey. So Cikgu sekarang cuba 50 letak. dengan 100. So cikgu tambah berapa ni? Okey. Saya letak lagi 50. 50. Okey. Nampak cantik, Shan. Okey. Okey. Okey, nampak macam ada jadual lah cikgu. Okey. Tadi terlupa lah, Sean. Alamak. Okey, tak apa. Tak apa, senang saja kerja dia. Okey. Di sini, okey, kepada mereka yang ada di rumah juga, anda juga boleh turut serta untuk menyertai eksperimen yang dijalankan di sini. So, kita kena sediakan jadual macam ni ke cikgu? Ya, betul. Okey, so kat rumah ni, nampak dekat atas, jisim pemberat berslot di atas umbur kecil. Macam tadi kita guna 50. Ya. Okey, isi 50 lah. Okey. Dan di ruangan yang satu lagi iaitu jisim pemberat berslot atas umbur yang besar. Ya. Okey, kita letak 150. Okey, dan kemudian kita akan buat pengiraan lah. Okey. Okey, dan Sean mungkin boleh isi Okey. data untuk Boleh cikgu, boleh. untuk jadual. Tiada masalah. Segalanya untuk cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey. So yang pertama Sean tadi isi dulu. Okey. Kemudian saya nak Sean pula cuba. Oh okey, saya pula yang jalankan eksperimen. Okey, tadi cikgu nak ulang semula ya. Kepada mereka yang menonton di rumah ataupun dalam talian, yang jisim pemberat ni yang pertama kita letak yang di umbur kecil ke cikgu? Ya, Dan betul. sini kena isikannya 50. 50 dan seterusnya yang jisim pemberat di atas Umbur besar. Umbur besar yang ini. Yang ni. Umbur besar ada kesilapan. Umbur besar. Oh okey, ini umbur besar. Umbur besar. Okey. So yang ni kita isikan tadi berapa? 50 dan yang ni adalah 150. Okey, baik cikgu. Okey. Okey, di sini 50. Ini Ya, sebenarnya yang betul. besar. Saya tukarkan ni ya cikgu. Okey, tak apa, ralat manusia boleh Okey, terima kasih. diperbaiki. yang ni 150. Bagus, Sean. Okey, sekarang giliran Sean pula. Okey, giliran saya pula cikgu. Okey, so saya dah isikan. Saya tunjuk lagi sekali ya. Okey ni jawapan yang betul. So kepada mereka yang ada di rumah pun boleh cuba ya sekali. Okey. Okey, sekarang Boleh kita tukar tempat. Kita nak Okey. pastikan jarak 1. Betul cikgu, kita meter, sentiasa mengikut SOP. Ya, betul. So sekarang dah letak dah 50, 150. So di atas ni pula Kali ni saya nak Sean tambah lagi 50. 50 Ya. di sini. Okey, nampaklah umbur yang sebelah satu tu naik. Okey. Okey, Tapi kami nak bagi seimbang ya cikgu. Ya, betul. Okey, so saya cuba balik tambah mungkin lagi 50. Kita tambah 50. Okey. Okey, so ia ada gerak tak? Okey. Okey, Sean tak gerak. check ya. Aliran Okey, paras so air. paras air di sebelah umbur besar lagi banyak daripada yang kecil. Okey. Maksudnya Sean kena tambah lagi. Di atas sini ya? Ya, betul. Okey, so tadi ni 50 dah 2 tu 100 saya ya, bagus tukarlah. ni. Matematik pun power. Ya, Okey. Sean hebat lah. Okey, so saya tambah lagi 50 cikgu. Okey, betul tu. Okey. Dapat tak? Paras air ada naik sikit sebelah umbur kecil. Bagus. Okey. Okey, so tapi maknanya saya nampak macam dia tak belum seragam, lagi tak sama. level. Ya betul. Okey, so saya tambah lagi cikgu. Okey. Okey. Okey, nampak So, ya. kadang-kadang dia Sekat sikit ya. ya. Okey, kita cuba push sikit. Okey. Kalau dia tak simbang nanti dia akan berubah Okey. balik. So kalau tak okey. silap saya, kalau ikut mata empat saya ni, okey nampaklah dia lebih kurang sama cikgu. Betul ke cikgu? Ya. Dah okey. Okey, mungkin kali ni saya pula isi yang ya. isikan. Okey, sekarang saya nak Sean tambah lagi dengan satu lagi pemberat di sebelah umbur kecil. Okey. Jadikan 150. Okey, baik cikgu. So kita dapat untuk 100 kita dapat 300 di sebelah umbur besar. Mungkin boleh tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah. Ya. Okey, macam ni je. Nampak tak semua? Okey, alright. Okey. So sekarang saya tambah 50 cikgu. Ya, jadikan Okey. 150. Di sini, mak. Okey, dia terjatuh pula. Okey, umbur yang jatuh bukan orang lain. Okey, so saya tukarkan balik. Yang ni 50 kan, dah 2, 100. Ini kan beratnya 100 betul. gram. Okey, ini permulaan dia. Di sini ada 150, saya nak kena tambah lagi ke cikgu? Okey. Sebelum tu kita cuba adjust sikit. Okey. Okey. Okey, dia masih jatuh kan?
So saya belum tambah lagi cikgu. Saya cubalah terus. Ya, betul. Letak di sini. 400. Okey. Kita check dulu. Okey. Okey, Tapi dia masih sebelum bergerak. Sean okey. Dia masih berat, so saya kena tambah lagi 50 Ya, lah betul. cikgu. Kita cuba-cuba lah. Ya. Okey. Dia dah mula naik dah sebelah kiri kan? Okey. Okey, so nampaknya macam seimbang kan cikgu? Ya, betul. Sean. Okey. So di sebelah umbur Berapa, kecil Syah? adalah 150, di umbur besar tu 1 2 3 4 darab 100 400 tambah 50 450. Okey. Betul, Sean. Okey. Okey. Cikgu pegang lama sikit kita bagi penonton di rumah untuk tengok dengan jelas. Okey, nampak tak? Okey, nampak. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, so di sini apa pula yang kita kena buat cikgu? Okey, sekarang kita kena lengkapkanlah jadual ni. Ya. Okey, kita isi maklumat-maklumat dalam dalam jadual ni. Okey. Antara perkara yang kita kena kira, yang pertama, kita kena tukar jisim ni kepada apa kita panggil daya. Ya. Okey, iaitu dengan guna formula W sama dengan mg. Ya. Di mana M ni adalah jisim dalam kilogram. Ya. Okey, so maksud dia 50 tu akan jadi 0.05. Ya, betul. Okey, kemudian untuk memudahkan pengiraan, so apa yang kita akan buat, kita akan guna G. Ya. G sama dengan 10. Ya. G ni adalah Daya tarikan graviti. bagus Syah ni. Saya dah buat ulang kaji dah cikgu. Okey, sebenarnya dalam silibus KSSM, kita guna 9.81. Ya, betul. Tapi untuk hari ini kita akan guna 10 untuk memudahkan pengiraan kita. Ya, betul. Okey, dan seterusnya kita sebelum cikgu teruskan, apa kata kita berehat seketika, yang ada di rumah ataupun dalam talian bolehlah mulakan untuk isikan jadual tersebut dan kami akan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana, cepat-cepat isi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Sir Desikan. Okey, sebelum kita berehat tadi, cikgu dah suruh isikan jadual yang terdapat ataupun yang diberikan tadi sebab kita ada buat eksperimen di hadapan kami. Okey, silakan cikgu. Okey, Sean, saya rasa kita dah bagi masa yang cukup untuk pelajar-pelajar untuk lengkapkan jadual. Jadi kita bagi peluang kepada pelajar untuk tunjukkan jadual yang mereka dah isi. Ya, betul cikgu. Okey, so siapa yang nak tunjukkan jadual anda? Nak pilih nama ke cikgu? Nak pilih murid yang mana? Okey, kita panggil Yuhen. Huiyan. Okey, Huiyan. Dengar tak? Dengar tak? Okey, tolong tunjukkan jadual. Ataupun kalau kamu semua dah siapkan jadual, boleh tunjukkan jadual ke arah kamera. Okey, Huiyan silakan. Okey. Alright. Okey, semua nampak cantik. Okey, Huiyan, bawa jadual belakang sikit boleh tak? Belakang sikit. Ke belakang sikit. Kertas tu belakang sikit, belakang lagi. Nak tengok dengan penuh. Tak nampak? Mana tahu sebelah kiri tu tak isi lagi. Haha. Okey, belakang sikit ya. Okey, kita kena ujilah. Okey, baiklah. Okey, gerak ke apa ni? Ke kanan ke kanan kamu? Kanan sikit. Ke kanan sikit, kanan lagi. Lagi. Nampak tak semua diisi? Okey, ke belakang sikit. Sekarang ke belakang lagi. Bagi nampak jelas. Ya, okey. Dah. Okey, kita pilih seorang lagi pelajar. Okey. Siapa lagi yang nak tunjukkan jadual anda? Terima kasih Huiyan. Terima kasih. Okey. Yang sebelah sini. Siapa sebelah tu? Tak nampak nama. Chia. Okay. Ya. Chia. Chia Ling Ding. Okey, cantik.
Yang sebelah kanan tu tak nampak. Sebelah kanan. Okey. Alihkan jari. Alihkan jari. Alihkan jari kamu. Oh, dah ada jawapan dia. Oh, sebelah ni. Okey, dah ada jawapan dia. Okey. Bagus. Okey. Jadi cikgu pun dah siapkan jadual. Okey, untuk pelajar-pelajar yang berada di rumah. Ya. Okey, mungkin boleh tengok jadual yang saya bersama dengan Sean Ya. dah siapkan. Okey, nampak tak? Okey, semua nampak. So ada beberapa soalan yang saya nak tanya murid-murid di rumah ya. Okey. So pertama saya nak kamu untuk bandingkan tekanan untuk kedua-dua ombor kecil dengan ombor besar. Okey. Kemudian bandingkan daya yang dikenakan pada ombor kecil dan ombor besar dan juga luas keratan rentas untuk ombor kecil dan ombor besar. Okey. Siapa nak jawab ni? Okey, siapa lagi yang belum jawab? Saya rasa Vun boleh angkat tangan kalau nak angkat jawab. Tangan. Angkat siapa tangan. yang nak cuba? Okeylah, nampaknya semua malu tak apa. Okey, ada seorang. Siapa tu? Hui Yan lagi sekali. Sekali lagi. Okey, boleh. Silakan. Sama dengan, hampir sama. Apa yang hampir sama tu? Dua-dua hampir sama. Apa yang hampir sama tu? Ombong kecil dan ombong besar. Apa yang unit apa tu, kuantiti apa yang sama tu? Lihat. Tekanan. Bagus, okey. So tekanan tu hampir sama dalam kedua-dua ombor. Okey. Kemudian dari segi daya di ombor besar dengan ombor kecil. Okey. Okey, mungkin Ching Seng. Okey, tolong bandingkan. Ya. Yang daya di atas ombor besar F2 adalah besar daripada daya di ombor kecil. Okey, bagus. Okey, bagaimana dengan luas keratan rentas? Okey. Si Wunsi? Ya. Ya. Bagaimana dengan luas keratan rentas? Ombor besar dengan ombor kecil? Nisbah. Bukan nisbah ni, bandingkan. Luas keratan rentas ombor besar dengan ombor kecil. Okey. Ya, ada jawapan daripada Ching Seng. Ya. Okey, dia kata tekanan sama, kemudian luas keratan rentas ombor besar ni lebih lebih besar berbanding dengan ombor kecil Ya. Okey. So di sini kita nampak mungkin ada perkara yang cikgu nak sampaikan. Ya. Okey. So kalau pelajar-pelajar di rumah tengok di sini, kita lihat nisbah A2 kepada A1 So kita dapat sekitar 3. Ya. Okey, kemudian nisbah untuk daya pada ombor besar kepada ombor kecil pun sekitar 3 juga. Okey, dan satu lagi perkara kita lihat tekanan pada ombor besar dengan ombor kecil pun sama. Okey, jadi ada beberapa perkara yang cikgu nak rumuskan di sini dengan cepat. Okey. So yang pertama kita dapat P1 sama dengan P2. Okey, P1 sama dengan P2 Okey, P2. Okey, perkara yang kedua, kita dapati F1 kepada A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. Okey, so ini adalah tekanan pada ombor kecil dan ini merupakan tekanan pada ombor besar. Sekejap cikgu, kita bagi peluang kepada mereka yang menonton di rumah untuk tengok jelas ke tak. Yang ada dalam talian, okey, nampak tak? Okey, nampak. Okey, silakan cikgu. Okey. Dan berdasarkan nisbah yang kita dapat tadi, F2 kepada F1 sebenarnya sama dengan A2 kepada A1. Okey, di mana tadi kita dapat nilai sekitar 3. Yang ni pun dapat 3, yang ni pun sekitar 3 juga. So ini yang kita boleh rumuskan. Okey, Sean. Okey, perkara yang paling penting dekat sini adalah rumus yang kedua ni. Okey. So, rumus yang kedua ni yang kita gunakan dalam
prinsip Pascal. Okey. Cikgu saya nak cuba nak tanya ya. Boleh. F1 tu bermaksud daya ke? Ya, Daya per luas kawasannya. Area kan? Luas. Okey, so maknanya untuk ombor yang pertama dengan ombor kedua, kalau kita kira macam ni dia adalah sama cikgu. Ya, sama. Okey, baik. Silakan cikgu. Okey. Jadi kita akan teroka tentang prinsip Pascal ni melalui satu lagi aktiviti, Sean. Baik cikgu. So aktiviti ni serba ringkas. Okey, kita ada satu sistem ombor macam ni. Okey, Sean boleh lihat di sebelah kanan ada ombor yang besar dan di sebelah kiri ada ombor yang kecil. Okey, so untuk itu kita akan guna jadual yang kedua. Di sini cikgu. Okey. Sean boleh tunjukkan dulu. Cikgu pegang dulu boleh? Okey, boleh. Cikgu. Okey, inilah jadual yang kedua. Nampak tak? Okey. So jadual yang kedua tu adanya isi padu awal, isi padu baru bagi ombor kecil dan juga ombor besar. Nampak tak? Okey. Yang ada kat rumah tu bolehlah melakarkan ataupun melukis jadual yang terdapat di skrin anda sekarang dan juga dalam talian. Dan daripada kita akan buat eksperimen ke cikgu? Ya, betul. Okey. Kita akan sentuhkan masa. Mari kita buat, Sean. Boleh cikgu. Okey. Saya nak Sean ambil bacaan di sebelah ombor yang besar dan saya akan ambil bacaan di sebelah ombor yang kecil. Okey. Tergerak so pula. Ya. Okey. So sekarang kalau kita lihat di sini bacaan pada ombor kecil isi padu air adalah 20 ml. Okey. Mungkin Sean boleh isi? Boleh cikgu. Okey, ombor kecil. Mungkin cikgu boleh tolong. Boleh. Ombor kecil adalah 20 Okey, baik cikgu. Okey, dan ombor besar? Cuba lihat pada ombor besar adalah lebih kurang 40 ml cikgu. 40 ml. Okey. 40 Ya. Ya, okey. Sean boleh isi 40? Okey. Baik cikgu. Okey, sekarang apa yang saya akan buat? Okey, cikgu akan tolak ombor sebelah kecil. Okey. Apa yang berlaku, Sean? Sebelah ombor besar pula bergerak. Okey, so kita dapati air ni berpindah ke ombor yang besar. Ya, betul. Okey, so sekarang kalau bacaan di sebelah ombor yang kecil ni adalah 10. Yang sebelah kanan sebelah ombor besar berapa, Sean? 50 cikgu. Okey, saya tuliskan ya. Tulis. So 10 dan 50. Baik. Okey. So saya sekarang tunjukkan dulu cikgu jadual. Nampak kan? Dah isi ya. 20, 40, 10, 50. Baik. Kita teruskan cikgu. Okey, sekarang kita akan ukur ukur berapa gerakan ombor sebelah kecil dengan ombor sebelah besar. Sebelah kecil pula saya gunakan pembaris. Maksudnya daripada 20 kepada 10. Okey, kalau nampak tu dia lebih kurang 3 berapa ni? 5 cm. 3.4. Ya ke? Ya betul cikgu, 3.4. Dari sini saya nampak. Okey. Baguslah mata cikgu. Okey, saya pula ambil bacaan pada ombor yang besar. Ya. Okey. Di sebelah ombor yang besar, cikgu dapat sekitar 1.5. Okey. So nak isi kat mana cikgu? Ya. Isikan pada ruangan sesaran. Sesaran. Ya, sesaran. Okey, saya isikan dulu ya. So tadi 3.4 untuk ombor kecil ya cikgu? Ya. 3.4 dan untuk sesaran sebelah ombor besar adalah berapa ya cikgu? 1.5. Ya. Baik. Okey. So maklumat dah lengkap. Okey, sekarang cikgu nak pelajar di rumah untuk buat pengiraan dengan cepat. Okey, dan kongsikan apa yang kamu dapat dengan cikgu. Okey, pada masa yang sama kita pun boleh kira, Sean. Boleh. Okey, saya keluarkan kalkulator. Okey. So perubahan isi padu ni daripada 20 ke 10. 20 kepada 10. Dapat 10. 20 tolak 10. Dapat 10. Dapat 10. Okey. Dan juga dan daripada 40 kepada 50 kita dapat 10 juga. Okey. Kan? Ya. So, okey. Kemudian dari segi apa kita panggil A1D1 Ya. A1D1. Okey. Kita ambil 3.4, kemudian kita darab dengan 2.94. Okey, so 3.4 kita darab dengan 2.94. Okey, cikgu dapat
9.996. Okey. 9.996. Okey. Yang satu lagi nilai. Okey, kita tanya pelajar pula. Okey, ya. Ching Seng. A2, D2 berapa? Bagus. Dia dah kira siap. Okey. Sean, tolong cek. 9.990. Okey. Okey, jadual kita dengan Ching Seng sama tak, Sean? Sama. Nampak sama lah. Saya tengok tu memang maksud dia bagus Okey, Ching Seng. Okey, kamu dah buat pengiraan tu dengan betul. Okey, yang lain pun sebenarnya boleh tunjuk supaya cikgu boleh nampak sepintas lalu. Ya, nampaknya semua pun dah isi. Okey, jadual ni senang, Sean. Okey. Okey. Alright. Okey. Okey. Jadi di sini ada beberapa soalan yang cikgu nak tanya kepada pelajar-pelajar. Okey. Okey. Yang pertama, apakah perubahan isi padu ombor kecil dan ombor besar? Kita beri peluang kepada pelajar ataupun murid yang kali ni Sean pilih lah. Oh, okey. Alamak, saya pun tak pasti. Okey, saya cuba. Okey, Yi Hao. Yi Hao saya rasa belum jawab ya. Senyap je semacam Yi Hao. Yi Hao, hai. Okey. Halo. Ya. Dengar. Dengar. Perubahan isi padu adalah sama. Bagus. Okey, perubahan isi padu adalah sama. Okey. Okey. Kita bagi ada satu lagi soalan yang cikgu nak tanya juga. Okey, tolong bandingkan Yi Hao. Okey. Soalan yang nombor 2, bandingkan apa kita panggil sesaran, ombor besar dan ombor kecil. Sesaran. D2 kecil daripada D1. Bagus. Okey, D2 ni lebih kecil daripada D1. Okey, sekarang kita pilih. Mungkin cikgu kita boleh teruskan pula dengan sebelum ni cikgu ada beritahu nak kaitkan pula dengan satu soalan yang cikgu dah sediakan. Boleh? Ya, cikgu. Okey. So soalannya mungkin akan tertera di skrin anda. Ya, di sana. Okey. So kami nak minta pelajar-pelajar ataupun murid-murid dalam talian dan juga yang berada di rumah untuk baca soalan tersebut. Ataupun cikgu pun boleh apakah aktiviti yang kita akan buat selepas ni, cikgu? Gambarnya dia tak keluar betul. Okey. Sebenarnya dia adalah satu sistem ombor. Okey, dan di sebelah kiri kita ada ombor kecil yang dikenakan daya 20 Newton dan di sebelah kanan kita ada ombor besar. Okey, so apabila kita kenakan daya sebanyak 20 Newton ni, okey, ombor yang sebelah kanan tu akan naiklah. Okey. So ada 3 soalan dekat sini. Yang pertama, okey, pelajar dikendaki untuk cari tekanan dalam bendalih. Yang kedua, dia kena cari apakah jisim beban. Yang ketiga, okey, sesaran bagi ombor besar. Okey, so ini ada 3 perkara yang pelajar kena cari. Okey, berdasarkan apa yang kita rumuskan tadi ya. Ya, baik cikgu. Okey, apa kata kita beri peluang ataupun masa kepada murid-murid kami yang ada dalam talian dan juga di rumah untuk cuba siapkan dan juga jawab soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu. Sementara waktu kami akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Sir Desikan. Yes sir. So sebelum kita berehat tadi, kami ada beri peluang kepada anda semua yang ada di rumah dan juga dalam talian untuk jawab soalan yang tertera pada skrin anda ataupun yang ditujukan oleh Sir Desikan. Okey, silakan cikgu. Okey. Pelajar-pelajar di rumah, okey, sebenarnya untuk jawab soalan tadi kita akan guna 3 rumus ni ya. Okey, yang pertama P sama dengan F bagi A, iaitu tekanan sama dengan daya per unit luas, dan formula yang kedua ni tadi kita dapat daripada
eksperimen. Eksperimen itu F1 bagi dengan A1 sama dengan F2 bagi A2. Dan yang nombor 3 ni A1D1 sama dengan A2D2. Okey, dan yang ni kita dapat daripada aktiviti yang ketiga. Okey. Jadi pelajar-pelajar kena guna 3 rumus ni untuk jawab soalan. Okey, dan okey, ini gambar raja yang sepatutnya lah. So di sebelah kiri kita kenakan daya sebanyak 20 Newton dan di sebelah kanan kita ada ombor yang besar dan ombor yang besar ni angkat pemberat. Baik. So saya rasa pelajar-pelajar di rumah sebenarnya dah cuba jawab soalan ni. So mari kita lihat apakah jawapan yang mereka sediakan untuk kita. Okey. Oh, nampaknya Wenci baru sahaja. Dia terkeluar. Terkeluar. Masuk balik. Siapa lagi yang tak dapat ataupun tak diberi peluang Chia untuk Ling jawab? Ding. Mungkin kamu boleh tunjukkan pengiraan kamu. Jawapan saya A lah, 4,000. Mungkin boleh terangkan? Bawakan mic lagi dekat pada mulut. Tak nampak. Sebab tak dengar lah. Tak dengar dan tak nampak pula. 4,000. Sebelah kanan sikit. Kanan. Okey. Lagi. Nampak. Terangkan. 4,000. Sambil tunjukkan kertas tu, terangkan. Saya guna 20 divide 0.005. So, Chia Ling Ding, tunjukkan kertas dan terangkan. Ya. Sebelah. Nampak. So 20 bahagi dengan 0.005, jawapannya adalah 4,000 Pascal. Betul? Betul. Untuk bahagian B? Bahagian B? Bahagian B. So mungkin boleh bacakan? So pengiraan tu betul? Itu formula. 400 Newton. So menggunakan formula yang ditunjukkan oleh cikgu tadi 0.1 bahagi 0.005 didarabkan dengan berapa tu? 20 ke? 20 betul. So jawapannya adalah 400 Newton. Betul ke cikgu? Ya, daya yang terhasil pada ombor besar tu memang 400 Newton. Kemudian kita guna rumus. W sama dengan mg. Dan apa yang kita buat, kita tukar apa kita panggil daya tu kepada jisim. So 400 Newton sama dengan mg. So g itu 10, 400 kita bagi dengan 10, maka kita dapatlah 40 kg. Dan untuk bahagian yang terakhir, mungkin kita panggil Si Yun Si. Silakan. Terangkan bahagian yang terakhir. Bahagian C. Ya. Belakang sikit. Mungkin boleh ke belakang sikit dan juga ke kiri anda. Ke kiri. Bagus. Stop. Bagus. So, nampak tu. Mungkin boleh terangkan, Bunci? Ya. V1 sama dengan V2 dan betul. A1D1 sama dengan A2D2. Jadi, saya multiply mereka dan jawapan saya ialah 2 times 10 power of negative 3. 2 darab 10 kuasa apa unit dia? negatif 3. Unit dia, tak nampak. Unit. Si Yun Si? Unit dia? M. Meter. Betul. Baik, terima kasih. Dan sebenarnya betul. Kalau kita tukar kepada sentimeter, maka kita dapat 0.2 sentimeter. Pelajar pun dah dapat jawab soalan penyelesaian masalah dengan baik. Jadi cikgu harap
apa yang kita buat hari ni kan. Ya. So, iaitu kita buat 3 uji kaji Ya. dan kita dah terbitkan 2 formula yang berkaitan dengan prinsip Pascal. Ya, cikgu. Dan kita lihat pelajar pun dapat jawab soalan-soalan yang kita sediakan dengan betul lah. Ya, cikgu. Okey. Jadi so saya ada nampak juga cikgu. Saya ada nampak di sebelah kanan saya pula adanya macam mesin, ada nampak dia punya ombor ni semua. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada kami, inikah aplikasi prinsip Pascal, cikgu? betul, Sean. Okey. Kalau Sean ingat lagi, dalam apa kita panggil soalan yang pertama yang cikgu sediakan tu yang berkaitan dengan berhentikan kereta kan? Okey. So yang tu ada kaitan dengan apa yang cikgu sediakan Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan, cikgu. Boleh, Sean. Maaf, cikgu. Okey. Tapi Sean pun kena tolong saya ni. Boleh, boleh. So, okey. Jadi bayangkan ini adalah apa kita panggil apa nama ni? Okey. Brake pedal. Okey. Ini brake pedal lah. Ini brake pedal dan ini adalah disk kan? Disk untuk roda. Okey. Dan sekarang kita anggap ini adalah kita punya tayar kereta. Okey. Dan bahagian yang sedang berpusing ni adalah disk kan? Disk untuk tayar. Okey. So cuba lihat apa yang berlaku sekiranya okey, saya tekan. Kenapa Sean nak tekan ke? Boleh juga, boleh tapi juga. saya kena kekalkan jarak saya, cikgu. Boleh, Sean. Okey, dari sini cuba tekan brake, Sean. 1, 2, 3. Okey. Apa yang berlaku, Sean? Okey, saya nampak apabila saya tekan ombor yang ada di tangan saya tu, ombor di sebelah sana pula dia bergerak untuk mendekati disk ataupun objek yang ada di hadapan cikgu tadi. Okey, apa lagi Sean bandingkan Okey, cuba lihat ombor dekat apa kita panggil dekat disk dengan ombor yang Sean pegang. Okey, ombor yang saya pegang tu nampak lagi kecil ataupun lagi kecil daripada ombor di sebelah sana, cikgu. Bagus, Sean. Okey. So bayangkan ini adalah pedal brake. So dekat pedal brake kita akan kenakan daya yang kecil dan saiz piston untuk ombor pedal brake adalah lebih kecil. Dan manakala ombor dekat apa kita panggil brake dekat roda apa kita panggil adalah lebih besar dan dia akan keluarkan ataupun dia akan hasilkan daya yang lebih besar. So daya yang lebih besar ni mampu untuk berhentikan ataupun perlahankan tayar kereta kita. Itulah aplikasi dia, cikgu. Ya, ini salah satu aplikasi lah. Sebenarnya ada banyak lah. Okey, di sini Sean boleh nampak ada beberapa lagi model. Okey, contoh macam yang ni crane. Okey, so di mana dia juga guna sistem hidrolik. Okey, so kita boleh gerakan dia punya arm Okey. Dan macam yang ni adalah contoh lift. Okey, dia dalam keadaan apa kita panggil? Di bahagian bawah pula. Ya kan? Apabila so sekarang akan naikkan. Okey, kereta pula ghostan. Ada human error lah. Minta maaf lah, Sean. Okey, tak apa, cikgu. Terima kasih cikgu banyak-banyak atas perkongsian cikgu pada hari ini. Mungkin cikgu boleh berdiri sebelah sini pula. Janganlah jauh sangat. Okey, sekurang-kurangnya. Saya takut lah, Sean. Baiklah, cikgu. Sebelum kita berakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi bersama kami dan juga kepada murid-murid kami yang ada dalam talian. Dan kepada mereka yang berada di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu sentiasa menggunakan hand sanitizer ataupun sanitasi tangan, pelitup muka, kerap cuci tangan dan apabila berada di antara satu sama lain, mestilah melebihi ataupun tidak kurang daripada 1 meter. Terima kasih sekali lagi kepada Sir Jessica kerana bersama kami untuk program kita pada pagi ini. Dan jangan lupa pada hari esok dan sentiasa pada hari Isnin hingga hari Jumaat, pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari adalah program Teroka di Didik TV KPM. Bye!